Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua di petang yang bermakna ini. Tepat 2.30 kita mulakan sesi yang begitu ilmiah, sesi yang amat bermakna untuk semua penonton. Dan untuk makluman anda, kita bersama dalam satu webinar yang cukup ilmiah dan manfaat yang perlu didengar dengan teliti, tertib sambil kita mencatat maklumat. Barangkali ada yang sedang sibuk dengan pekerjaan, barangkali mungkin ada yang sibuk dengan pelbagai urusan, namun anda masih dapat dengarkan kami, insya-Allah memberikan sejuta maklumat yang berguna untuk kehidupan. Dan kita pun sebenarnya masih lagi dalam negara masih lagi menantikan apakah perubahan, apakah terdapat pengurangan pada jumlah COVID-19 yang dicatatkan pada hari ini. Sampai itu, jangan ketinggalan untuk ikuti program yang bermaklumat. Dan untuk maklumat anda, kita secara langsung dalam pendidikan literasi kewangan pasca COVID-19 yang dianjurkan oleh Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia UPM dan Malaysian Financial Planning Council MFPC yang akan memastikan anda tidak ketinggalan untuk dapatkan maklumat sepanjang kita berdalam tempoh yang cukup sukar. Baik, hari ini kita tenang seketika selama lebih kurang sejam 30 minit untuk memberikan fokus ini sebab kita zaman yang moden, zaman yang berilmu, kita perlu pada literasi politik. Semua orang bercakap tentang politik, tapi bab literasi kewangan ini tak semua orang mampu untuk ikuti, sedangkan ia adalah satu motivating factor yang cukup penting untuk membina hidup yang lebih sempurna. Tanpa duit mana boleh kita dapat teruskan kehidupan, tapi kita mampu untuk merancang sebaik mungkin. Dan hari ini kita juga akan bersama dengan panel yang pastinya akan memberikan anda buah fikiran, perspektif yang berbeza sebab panel yang diundang ni bukan calang-calang, semuanya ada pengalaman yang luas untuk berkongsi tips dan kefahaman kepada anda semua. Untuk guru-guru yang ikuti kami, saya difahamkan ramai pihak sekolah yang bersama kita. Terima kasih sebab kita suburkan budaya literasi kewangan ini sejak di bangku sekolah. Baik, saya akan perkenalkan seorang demi seorang ahli panel yang akan bersama kita untuk petang ini. Sambil itu, untuk anda nak ketahui lebih lanjut ataupun nak dapatkan maklumat sambil anda dengarkan perkongsian, boleh layari www.museum.bnm.gov.my ataupun di Facebook bnm.mag serta Instagram bnm.mag untuk memudahkan perkongsian. Baik, kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri. Beliaulah Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM. Dan berikutnya ialah Dr. Desmond Chong, Timbalan Presiden Malaysian Financial Planning Council MFPC. Dan Datuk Fazli Yaakob, chef selebriti, penyanyi dan usahawan yang saya lihat wajah dia terasa lapar pula tentang sebegini. Itu tandanya keberkesanan ya dalam menyampaikan maklumat. Nampak satu yang wajah je, kita tahu apa message yang nak disampaikan. The aura of branding. Baik, kalau melihat kepada kaji selidik keupayaan dan juga rangkuman kewangan dari sudut permintaan 2018 melalui Financial Capability dan Inclusion Demand Side Survey 2018 oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa tahap literasi kewangan dalam kalangan rakyat Malaysia boleh ditambah baik, ya. Dan ini mendedahkan bahawa ada beberapa perkara yang membimbangkan tentang rakyat Malaysia. Kalau lihat paparan akhbar dia mengatakan bahawa ada yang tak ada simpanan langsung, kurang RM1,000. Sedangkan survival itu perlu diteruskan. Zaman bergerak maju, ada banyak keperluan. Tahap pengetahuan kewangan, kemudian simpanan dan juga belanjawan, kesediaan menghadapi peristiwa yang tak dijangka dalam kehidupan, dan perancangan untuk persaraan. Ya, mana mungkin kita nak ingin membina kehidupan, membina keluarga dan sebagainya, tapi tak ada perancangan untuk memastikan kewangan yang mantap. Baik, tanpa kita lengahkan waktu lagi, saya nak teruskan lagi perbincangan untuk hari ini. Saya nak fokuskan kepada Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri. Assalamualaikum. Sekali lagi untuk Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Alhamdulillah. Baik, soalan saya dari segi perspektif ahli akademik yang biasa membuat kajian, yang berdampingan dengan jurnal, menganalisis pelbagai laporan, ya, yang menulis juga untuk pelbagai majalah, akhbar dan sebagainya. Boleh Prof terangkan definisi pendidikan literasi kewangan dan sejauh mana pentingnya pendidikan literasi kewangan ini dalam tempoh perasaan ini mungkin sangat sensitif, itu pasca COVID-19. Kita tak pasti sebab kita masih lagi tempoh berjuang, tetapi tidak salah untuk kita merangka strategi untuk membina kefahaman, ilmu supaya mudah untuk melayari dugaan selepas kita
habis tempoh mencabar COVID-19? Silakan Prof. Terima kasih Cik Fitri atas soalan. Soalan ni saya consider sebagai keempat lah, kemahiran berfikir asas tinggi. Okey, jadi sebelum saya membincangkan topik ni, jadi izinkan saya untuk berkongsi satu quote ya. Kalau mengikut Alan Greenspan, beliau merupakan former Chair Federal Reserve US daripada 1987-2006. The number of one problem in today's generation and economy is the lack of financial literacy. Dia apa maksudnya? Menunjukkan bahawa apa? Dalam keadaan sekarang ni masalah utama adalah berkait generasi sekarang dan juga dalam ekonomi adalah disebabkan oleh masalah kurangnya literasi kewangan. Jadi bagi menjawab soalan Saudara Fitri, saya ingin merujuk kepada inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan, iaitu dengan memperkenalkan yang kita panggil adalah strategi literasi kebangsaan untuk tempoh 5 tahun 2019 hingga 2023. Apa yang menarik dalam visi dan juga objektif ini adalah kerajaan telah mensasarkan bahawa tahap kesejahteraan kewangan dalam kalangan Malaysia perlu ditingkatkan. Ini merujuk kepada dapatan kajian yang Saudara Fitri telah nyatakan pada awal-awal tadi, bahawa tahap literasi masih perlu ditingkatkan, malahan dari segi simpanan rakyat Malaysia terutama dari segi dana kecemasan perlu ditingkatkan. Dan selain daripada itu juga dalam visi dan juga objektif antara perkara diberi penekanan adalah berkaitan dengan peningkatan literasi dalam kalangan Malaysia, termasuk juga dari segi tabiat kewangan ataupun kita kata dari segi financial behaviour. Jadi secara umumnya, mudahnya kalau kita nak menyatakan bahawa untuk mencapai apa yang dihasratkan oleh kerajaan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang kesihatan kewangan ataupun kita sejahtera dari segi kewangan, dua perkara yang perlu diberi penekanan. Yang pertama adalah dari segi peningkatan pemahaman dan juga kemahiran berkaitan dengan keputusan kewangan. Yang kedua adalah dari segi perlu memperkasakan diri. Maknanya each of us kita perlu memperkasakan diri dari segi pengetahuan kemahiran. Itu dari segi langkahnya. Walau bagaimanapun kita perlu faham bila cakap tentang soal literasi kewangan ni, benda yang paling utama perlu faham adalah apa yang dimasukkan dengan literasi kewangan. Okey, secara umumnya bila kita tengok ramai orang punya pemahaman yang ataupun salah tanggap, literasi kewangan hanya merujuk kepada dari segi knowledge. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk pada definisi daripada The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), literasi kewangan ini merujuk kepada kita kata dari segi kesedaran, seorang itu ada mempunyai kesedaran, ada ilmu, ada kemahiran, tabiat yang diperlukan untuk membuat keputusan kewangan. Jadi bila kita faham dari segi literasi kewangan, barulah dia pergi pada proses seterusnya tadi tu. Yang tanya soalan berkaitan dengan pendidikan literasi kewangan. Umumnya dari segi definisi merujuk kepada proses untuk meningkatkan pemahaman kita, dari segi membangunkan kita punya kemahiran, skill kita. Yang paling penting juga dari segi keyakinan kita. Keyakinan untuk apa? Untuk membuat keputusan, untuk membuat pilihan kewangan yang bijak. Dan yang terakhir sekali adalah tahu di mana kita untuk mendapatkan bantuan. Tadi dia cakapkan untuk dalam pasca COVID-19. Jadi ini merujuk pada definisi. Dan suka juga saya untuk berkongsi dapatan kajian yang tadi Saudara Fitri katalah bila kita ahli akademik ni kita dapat lari daripada research. Cuma satu yang saya rasa nak highlightkan, nak menunjukkan bahawa the importance of financial education ataupun the impact of financial education, kita boleh merujuk kepada satu meta-analisis, kajian meta-analisis yang very comprehensive, di mana dalam kajian tu telah dilakukan oleh Tim and Lucas pada tahun 2017, about 4 years ago. Cuma dalam kajian tu apa yang menarik adalah beliau menjalankan kajian ke atas 126 program pendidikan kewangan, dan hasil daripada dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat significant impact ataupun efek ke atas perubahan tingkah laku masyarakat dan akhirnya membawa kepada literasi kewangan. Jadi nak menunjukkan bahawa pentingnya pendidikan literasi kewangan sebab dia akan beri kesan perubahan pada tingkah laku. Dan bila kita cakap soal kepentingan pendidikan literasi kewangan, tadi kita cakap tentang kita harus ingat bahawa kemahiran pengetahuan ini bukan hanya diperlukan pada masa-masa COVID-19 ini sahaja. Bermakna sebelum, semasa dan juga akan datang, sebab kita we cannot predict. Jadi yang pertama kalau kita harus perhatikan bahawa pendidikan literasi kewangan ataupun kemahiran ini merupakan satu kita kata lifelong learning, pendidikan ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Ini penting untuk semua individu, merentas kumpulan umum. Okey, kalau saya boleh kongsilah secara umumnya ada beberapa. Yang pertamanya dapat dengan adanya pendidikan literasi kewangan secara langsung dapat membantu kita untuk membuat keputusan kewangan yang bijak, yang tepat, yang bermaklumat untuk diri dan juga keluarga. Terutamanya dalam keadaan sekarang kita dengan katakan era digitalisasi, kita bercakap tentang soalan fintech, kita cakap tentang e-commerce, terdapat kepelbagaian produk-produk yang berada di pasaran. Jadi ini secara langsung dapat memberi kita maklumat, dapat memberi kita
kita kata buat timbang tara mana satu yang baik atau tidak baik, itu yang pertama. Yang kedua, secara tak langsung juga dapat membantu kita untuk memenuhi keperluan semasa dan juga masa hadapan. Ini terutama dalam sekarang ni kita kata kita PDPR, kita terus meneruskan kelangsungan hidup. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan dapat memenuhi impian dan juga matlamat diri dan juga keluarga. Setiap pada kita sudah pasti ada matlamat masing-masing, ada target dalam kehidupan. Jadi dengan adanya pendidikan kewangan ini, ia dapat membantu kita untuk mencapai apa yang kita sasarkan, apa yang kita targetkan. Selain pada itu, ia juga sangat penting untuk memberi kita kata ketenangan dari segi emosi dan juga minda. Ini benda yang paling penting ni. Sekarang ni orang cakap tentang stres. Jadi bila kita ada pengetahuan, kita ada ilmu, kita ada kemahiran, jadi dapat membawa ketenangan pada kita tu. Jadi mental stres kita dapat dikurangkan. Dan mungkin yang saya kata yang akhir sekali, secara umumnya dia dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan juga kualiti hidup secara keseluruhan untuk kita semua. Terutamanya dalam keadaan-keadaan fasa-fasa yang saudara Fitri kata dia lah, critical ini. Sekarang dapat dengar saya dengan jelas? Boleh dengar. Okey, itulah tadi sebab dia lama sikit. Itulah dia. Ia ibarat proses kewangan lah ya, ada gangguan banyak. Okey. Kadang-kadang dah ada blok A simpanan, blok B, blok C, tiba-tiba ada emergency plan, habis semua. Kita terpaksa korek ya, doktor. Ya, okey, dah ada tabungan A, tabungan B, tabungan C, emergency, macam-macam. Okey, itu realitinya. Baik, saya nak balik kepada doktor untuk saya mengupas isu yang penting pada pagi ini. Okey, mungkin Dr. Des mendapat perincikan yang mana semua orang sebenarnya isu kewangan ini dia melibatkan semua orang, tak kira lah B40 ke, M40 ke, T20 ke. Sebab dalam realiti COVID ni, T20 boleh jadi B40. M40 boleh jatuh ke bawah. Yang naik tu tak banyak lah saya kira. Jadi dia boleh berubah ya. Macam kadang-kadang dah tak nampak. Okay, dia dah ada macam backup plan selama 6 bulan. Tiba-tiba dah nak masuk bulan ke-7 ni tak ada sebarang improvement ya. Okay, jadi yang kita mahukan sekarang ini bagaimana untuk menghubungkan pengetahuan literasi kewangan ni dengan orang ramai. Adakah kita berada di landasan yang tepat? Ada banyak resources untuk kita dapatkan ilmu ataupun masih jauh lagi? Dan apakah inisiatif yang ada sekarang ini supaya kita semua orang daripada kelompok pelajar, kelompok B40 ke, M40, T20, upgrade knowledge. Knowledge mungkin ada tapi tidak di-upgrade ya. Tak sama mungkin knowledge daripada zaman 2008 ke, tak sama sebab sekarang dah 2021, completely berbeza. Silakan doktor. Terima kasih Jeffrey. I think just now the incident betul cakap Jeffrey, apa-apa boleh terjadi kalau kami tak sedia, emergency things happen, kami boleh dijatuhkan mungkin dari T20 to T40 to the M40. Tapi izinkan saya, just now Prof. Fasri ada satu quote, saya pun ada satu quote. Tapi ini dari Mr. Gandhi, the father of India. What he say is the world have enough resources for everyone. The world resources can satisfy everyone, but the world resources cannot satisfy one person desire. I repeat again, enough for everyone, but if you have too many kehendak, cannot satisfy one person. Okay. So, terlebih dahulu, saya ingin ucapkanlah ribuan terima kasih kepada Museum dan Galeri Seri Bank Negara menjemput saya untuk memberi pandangan atas perspektif Majlis Perancangan Kewangan Malaysia MFPC. So tentang inisiatif terkini yang telah dilaksanakan oleh MFPC dalam mendidik orang ramai mengenai pengetahuan, MFPC telah menasarkan program My Money and Me. This is to help all the public to improve their financial literacy. Program My Money and Me bermulakan pada tahun 2018. Dan telah diadakan di seluruh negara menggunakan pendekatan dengan melibatkan kerjasama daripada pelbagai institusi kewangan sebagai satu cara untuk membawa pengetahuan asas literasi kewangan kepada rakyat Malaysia. Usaha ini kita lakukan bagi memberi pendedahan awal kepada belia supaya mereka mempunyai pengetahuan dan pemahiran dalam merancang pelurusan kewangan yang baik. Dan penting bagi rakyat Malaysia mendapatkan ilmu berkaitan pengurusan kewangan demi masa hadapan mereka yang lagi baik. Selain itu, MFPC bekerjasama
dengan jaringan pendidikan kewangan, in short FEN, Financial Education Network, yang terdiri daripada pelbagai institusi dan agensi kerajaan sebagai satu platform antara agensi yang komited untuk meningkatkan literasi kewangan rakyat Malaysia. So di bawah strategi kebangsaan, FEN bersama-sama pihak-pihak yang berkena akan menyampai, memantau dan mengukur tahap literasi kewangan rakyat Malaysia. So dari perspektif MFPC, saya juga mengarahkan all the individu dan keluarga di mana mereka pada masa pandemik juga perlu mengkaji dan meneliti kedudukan kewangan semasa mereka. So saya ada 5 langkah boleh berkongsi dengan semua peserta sekarang macam mana boleh cek kedudukan kewangan semasa, kerana ini penting. Kalau tidak, apa-apa berlaku sebagai tadi, incident happen, emergency, it can kill you, it can stop you, it can turn your situation to be very bad. So langkah yang pertama, okay, ada 5 langkah, izinkan saya menjelaskan 5 langkah. So langkah yang pertama ialah menilaikan kedudukan kewangan semasa anda. Maksudnya kami kena tahu aliran wang masuk sekarang adakah cukup untuk mengatasi atau selesaikan semua perbelanjaan yang keluar. Your inflow is more than your outflow. Okay, yang penting kena ada satu budget untuk membuat satu measurement sama ada cukup atau tidak. Kalau tak cukup, inilah masanya kami kena membuat sesuatu, sama ada kami nak pergi ke langkah kedua, kena review your maklumat lagi. Okay, tapi formula dia simple saja, sama ada cukup tak cukup untuk menilai kedudukan kewangan adalah tolong pastikan berapakah perbelanjaan sebulan buat masa sekarang. I give you example, kalau my expenses perbelanjaan 2,000. Gaji saya, pendapatan saya 4,000. Maksudnya anda masih dalam tahap kewangan kesihatan yang cukup baik. Maksudnya anda ada 2,000 sebagai surplus, sebagai extra. Kalau pendapatan anda sekarang hanya tinggal 2,000, tetapi perbelanjaan masih sama, maksudnya tak ada sebarang, tak ada any saving. Kalau pada masa itu, kami kena tengok berapa emergency fund yang kami sedia ada. Maksudnya boleh cari account bank, sama ada kami ada cukup 6 bulan punya emergency fund saving. 6 bulan ini ialah 6 bulan times 2,000. Maksudnya dalam bank account kena ada 12,000 kalau any emergency. Okay, kami ada cukup saving for us to carry on. So langkah ketiga, kena sediakan satu plan kewangan. So plan kewangan ialah merupakan satu proses untuk kami follow and review what is our budget compare to our actual expenses. Okay. Langkah keempat, okay, kami kena melaksanakan plan tersebut. Okay, kami boleh guna kreativiti masing-masing, misalnya kalau boleh kami boleh guna sampul surat berwarna atau buku nota 55 atau aplikasi Toshi Finance and all this untuk mencatatkan semua perbelanjaan yang sekarang ada. Ini ialah langkah keempat. Okey, langkah kelima ini yang paling penting. Kalau didapati saya masih dalam defisit, tak cukup lagi, so individu kena memelesa semula langkah ketiga dan keempat untuk proses pemulihan dengan melakukan pengupayasan ke atas corak pendapatan perbelanjaan atau simpanan atau hutang anda. Tindakan ini amat penting kerana kami kena pasti kami ada cukup simpanan atau cukup cukup pendapatan untuk mengatasi masalah kalau kami dalam situation yang defisit. Okay. So this is my sharing. Back to you, Chat Factory. Okey, terima kasih kepada Dr. Desmond memberikan mukadimah sebagai introduction ataupun permulaan untuk perbincangannya. Dan kita banyak lagi masa. Kalau ada sebarang soalan, anda boleh ada ruang
yang dapat kami berikan kepada anda, ruang untuk bertanya. Sebab rugi tak tanya ya, sebab ini semua adalah ilmu yang dapat kita kembangkan kepada orang lain, yang dapat kita hebahkan. Sebab untuk maklumat anda, kalau kita berbincang tentang zaman sekarang lah, kalau hal gosip laju ya, tapi bab kewangan ni macam siput, perlahan-lahan ya. Kalau boleh kita nak sebagaimana anda hebahkan tentang gosip, selaju itu juga ada hebahkan tentang isu pendidikan ilmu kewangan. Baik, tanya tentang gosip tadi teringatlah pada dunia artis kan. Kita ada Datuk Fazli pada hari ini yang seorang yang saya lihat ketika saya zaman muda-muda pun Datuk berapa merancang ya. Okey, nak keluarkan album kena ada bajet. Nak buat publicity kena ada, kena buku kena ada, pelakon kena ada. Jadi apatah lagi berbisnes ya, kena ada satu culture ataupun budaya kewangan perancangan yang cukup hebat ya, tim yang mantap. Jadi berdasarkan pengalaman Datuk Fazli, apa khabar? Assalamualaikum. Mungkin nanti Datuk dapat ceritakan sebab kita dalam media ni agak terhad untuk berkongsi secara terus menerus. Jadi Datuk dapat kongsikan bagaimana kehidupan sebagai seorang selebriti, juga seorang chef, usahawan dan sebagainya lagi. Jadi perlu amat penting mengetahui tahap kesihatan kewangan. Macam seorang artis pun dia dah buat album ke single ke, dia kena rancang. Berbaloi tak keluarkan single waktu ini ya? Apakah hanya sekadar buang duit ataupun ada investment dia. Jadi walaupun seorang artis tapi kena ada satu tahap intellectuality, ilmu ataupun literasi kewangan yang cukup baik. Mungkin dia dapat satu show tu, kadang-kadang apa charge dia tu berbaloi tak? Kadang dia pergi buat satu konsert untuk peminat tapi invest banyak, pakaian, penari semua, tapi alas dia yang rugi. Jadi seorang artis pun, performer pun kena ada satu ilmu yang mantap. Pengalaman peribadi Datuk Fazli Yaakob, silakan. Baik, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih saudara pengacara kita, saudara Petri dan juga tiga tetamu-tetamu kita. Sebenarnya saya sangat berbesar hati apabila dipanggil untuk bersama-sama membincangkan soal yang pada saya sangat penting dalam era pandemik ini. Dunia saya terbagi pada banyak, di mana sebagai seorang selebriti, betul saya menyanyi, saya berlakon, tapi sebagai seorang usahawan saya memiliki beberapa restoran jenama Melayu, restoran Cina dan juga restoran India. Dan di samping itu saya juga ada bisnes saya sendiri yang dikendalikan oleh saya dan isteri. Bermakna financial literacy ini sangat penting. Jadi untuk memulakan jawapan saya, ingin saya berkongsi satu kata-kata yang saya pegang daripada zaman saya di universiti dulu. Nama yang memberikan quotation ini adalah saudara Alan Greenspan. Dia adalah seorang American economist yang menjadi chair selama beberapa tahun di Federal Reserve di United States ya. Dan kata-katanya yang berbunyi dalam bahasa Inggeris, the number one problem in today's generation and economy is the lack of financial literacy. Bermaksud masalah utama generasi muda, generasi zaman sekarang dan ekonomi adalah berpunca daripada kurangnya pengetahuan tentang perbelanjaan dan juga pengurusan kewangan. Jadi kalau dalam dunia seni itu sendiri, dunia secara umumnya, pengetahuan kewangan itu adalah sesuatu yang perlu dididik lebih awal. Bermakna macam dunia saya, mungkin saya agak terkehadapan kerana saya ada sedikit pendidikan kewangan dan juga perniagaan. Saya adalah lulusan daripada Institute of Wellington, New Zealand dalam jurusan pentadbiran perniagaan dan kewangan. Jadi dengan pengetahuan saya ada itu, saya membantu diri saya serta kawan-kawan di kalangan dunia seni untuk memahami bagaimana untuk buat bajet contohnya, memahami bagaimana untuk menguruskan kewangan, berapa banyak percentage daripada jumlah yang dapat untuk disimpan dan untuk dikembangkan dalam usaha, mungkin untuk tata rias, mungkin dalam usaha untuk memastikan ada training tarian, mungkin ada usaha untuk training tutur bicara dan sebagainya. Jadi pengalaman membantu, tetapi pengetahuan adalah asas segalanya. Sebab tu kalau saya bercerita tentang pendidikan kewangan, ianya perlu bermula daripada rumah. Saya merupakan ayah kepada 4 orang anak. Anak saya yang sulung umurnya 13 tahun, yang kecil baru 4 tahun. Dan saya telah mula pendidikan di peringkat awal supaya mereka faham bahawa pendidikan kewangan itu perlu bermula pada rumah. Dan saya ada 3R dan 6 langkah yang saya akan kongsi sebentar lagi dalam proses kita berbicara. Kerana dunia seni dan dunia industri lain tidak ada bezanya. Dunia perniagaan dan dunia industri kreatif tidak ada bezanya. Yang membezakan adalah lontaran servis, yang membezakan adalah bakat, yang membezakan adalah pengetahuan yang kita jajakan. Namun yang titik persamaan di situ adalah penggunaan kewangan yang bijak ataupun penggunaan kewangan secara sembrono. Dan sayangnya dalam industri seni kebanyakan
penggiat-penggiat seni kurang arif tentang penggunaan kewangan yang sempurna. Di situ kita lihat ramai di kalangan artis-artis yang veteran, tiba-tiba kita lihat mereka tidak ada rumah, mereka tiba-tiba tidak ada kemampuan untuk beli baju, tidak ada kemampuan untuk membina sebuah keluarga bahagia. Tapi yang lebih muda, generasi selebriti, generasi artis ataupun penggiat seni lebih muda, yang kebanyakannya latar belakang pendidikan, paling kurang diploma saya lihat, mereka telah belajar proses penggunaan kewangan dengan lebih sempurna. Jadi sebenarnya kalau kita kaji balik apa yang dinyatakan oleh saudara Alan Greenspan tadi sangat penting, di mana dalam dunia sekarang guru-guru merupakan pengasas, pendidik, ibu bapa dan juga benih yang akan diterapkan kepada anak-anak. Dan tanggungjawab guru-guru itu pada saya sangat penting kerana guru-guru itu bukan hanya guru-guru di sekolah lagi, tapi dalam dunia sekarang PDPR, guru-guru adalah pendidik utama untuk anak-anak belajar tentang kewangan. Jadi anak-anak saya sendiri, mereka minat masak, ada yang minat menyanyi, ada yang minat main muzik. Tapi apa yang saya didik daripada awal ialah kalau mereka nak beli sesuatu, mereka perlu faham penggunaan kewangan. Macam sebagai contoh yang paling mudah, terutamanya untuk guru-guru ataupun penonton-penonton kita. Anak sulung saya, dia nak beli PlayStation. Ya, dia nak beli PlayStation dan saya nyatakan dekat dia, panggilan dia pada saya adalah Dida. Saya kata pada anak saya, Faris, Dida tak cukup duit nak beli PlayStation. PlayStation mahal, nak dekat 2,000. Jadi kerana adanya pendidikan awal daripada umur dia 5 hingga 6 tahun, saya dah beri dia RM1, 50 sen, dah bagi 20 sen, dah bagi duit. Dah faham tentang konteks kewangan itu. Jadi apabila umur dia 12 tahun, nak menjengah 13 tahun, dia kata, oh saya faham bahawa PlayStation itu mahal. Tak apa Dida, simpan duit Dida, saya akan usahakan sesuatu. Saya katakan kepada beliau, saya bincang dengan guru, bincang dengan kawan-kawan, bincang dengan adik-beradik, apakah cara untuk dapatkan PlayStation tersebut. Tak sampai 30 minit dia datang balik dengan satu kertas kerja yang ditulis sendiri dengan pensel. Kertas kerja yang dituliskan itu dinyatakan bahawa Dida, saya akan jual nasi lemak dengan harga sekian-sekian selama berapa minggu untuk saya dapat duit untuk membeli PlayStation. Dan saya benarkan. Jadi saya ajar dia masak nasi lemak dan dia meniaga nasi lemak, dia meniaga di gerai, meniaga di restoran saya, dia buat function dan sebagainya di usia 12 tahun. Dan selepas tu dia dah dapat, of course anak-anak kita punya literasi matematik pun memainkan peranan. Kadang-kadang 1+1 kita faham jadi 2. Tetapi kalau kita faham dalam konteks algebra, kita faham dalam konteks statistik, permainan matematik itu berbeza. Jadi anak-anak perlu difahamkan bahawa kalau 1 + 1 equals to 2, tapi 2 juga mencerminkan penambahbaikan ataupun penolakan atau pembahagian atau kali dengan nombor lain. Jadi itu yang dia faham bahawa akhirnya apabila dia jual nasi lemak dengan berapa banyak bungkus, dia dapat kumpul duit untuk beli PlayStation, tetapi kurang RM183.20. Jadi saya tanya kepada beliau, dengan kekurangan wang ini apa yang perlu saya buat? Barulah dia menjadi seorang anak. Boleh ke Dida tambahkan? Jadi dia faham bahawa dalam konteks mencari duit itu, kewangan itu pemahaman mencari duit, pemahaman membelanjakan dan pemahaman pinjaman. Jadi dia faham bahawa 180 lebih itu dia pinjam daripada saya dan akan dibayar balik dengan penjualan nasi lemak dalam masa akan datang. Jadi konteks saya dekat sini tidak kira siapa, sama ada seorang selebriti, seorang ahli keluarga, seorang guru, seorang ahli keluarga yang di peringkat atasan, seorang ayah ataupun ahli keluarga di peringkat bawahan, tidak ada proses decision making. Perlu ada pendidikan keilmuan kewangan di peringkat awal sebelum mereka menjengah ke alam dewasa, alam teenager ataupun bakal bergelar seorang selebriti satu hari nanti. Terima kasih Tuan Fitri. Okey, itu dia. Okey, dapat dengar saya waktu ni? Okey, tadi penjelasannya walaupun umur 12 tahun tetapi saya dapat rumuskan bahawa dalam bahasa yang agak besar sikit, ia bergantung juga kepada ekosistem ya. Kalau bapa pun memang jenis yang disiplin, suasana yang baik, jadi dia ada ekosistem yang baik lah. Bayangkan kalau bapa pun macam apa nak buat dia, jadi tak ada satu motivating factor untuk kita merancang ya. Kalau ada dia dalam bahasa yang rasanya ada kena ketuk jugalah ya, kena ada orang yang okey, mana present. Macam tadi pun umur 12 tahun kena buat paperwork walaupun hanya dengan kertas ya. Tapi itu culture. Sebab dalam rumah pun dah ada culture, satu perkara yang sangat positif. Okey, baik, nak tanya juga kepada Profesor. Okey, sekarang ni kita
kalau orang Islam bulan Zulhijjah, walaupun tak ada orang pergi ke haji, tapi kalau dilihat kepada culture perubahan yang berlaku dalam dunia orang Melayu, dulu nak pergi haji, mereka simpan dalam tabung ke dalam tong ke bawah bantal ke, sebab tu dulu literasi kewangannya kan. Sekarang ni dah ada pelbagai perbankan. Kalau dalam bank-bank pun ada untuk kadang-kadang apa. Kemudian kita ada ASB, ada tabung haji semua, dah pun jadi banyak platform dia. Jadi kita boleh rujuk semua. Sekarang ni pun kita dapat lihat ada peningkatan pengetahuan. Contohnya kalau kita terima panggilan kan, kalau orang menyamar, saya kain negara, kita pun mesti ni buka ni. Dah ada macam-macam aplikasi untuk sekat. Katakan misalnya kata Truecaller kan, ini bukan. Jadi scammer ni dari segi satu perspektif dia membantu orang untuk tahu tentang pentingnya untuk kawal kita punya kewangan ni Okey. Jadi untuk ada soalan daripada katanya tentang celik kewangan ni, sejak bila perlu bermula? Adakah skor rendah waktu yang sesuai? Sebab bila tersebut tentang literasi ni perkara yang nampak macam agak berat juga. Jadi waktu bila yang paling praktikal, paling sesuai dan paling kita rasa mudah untuk terapkan tentang ilmu kewangan? Silakan. Terima kasih Tuan Fitri dan terima kasih kepada rakan kita yang bertanyakan soalan. Okey. So saya tertarik dengan apa yang Datuk cuba praktiskan dalam keluarga. Ini yang kita panggil dia sebagai financial socialization ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu adalah sosialisasi kewangan. Proses bagaimana kita mendidik, memberi pengetahuan, knowledge kepada anak-anak. Saya setuju seperti yang disampaikan oleh Datuk tadi bahawa pendidikan kewangan seharusnya bermula daripada rumah. Nak menjawab persoalan tadi tu, bila waktu yang sesuai? Kalau kita mengikut teori, kita ada teori social learning theory yang dikenalkan oleh Albert Bandura. Tak naklah cakap tentang teori, tapi secara umumnya peringkat yang sesuai adalah pada peringkat 5 hingga 6 tahun. Itu pada peringkat yang sesuai untuk kita perkenalkan, tapi dalam konsep yang paling asas sekali. Sebab apa? Sebenarnya setengah-setengah kita kata taska, dia dah adalah silibus-silibus yang memberi pengetahuan, kemahiran kepada anak-anak kita berkaitan dengan jadi operasi nombor. Jadi di sini benda-benda yang basic, benda yang asas kita dah boleh terapkan. Dan saya suka juga untuk bercadangkan benda yang paling mudah adalah dari segi kita tadilah menggalakkan dari segi bentuk simpanan tadi tu. Ataupun dalam keluarga tu kita boleh gunakan konsep reward. Bila anak-anak buat satu benda yang menggembirakan, dapat kejayaan, kita bagi reward. Tapi boleh juga kalau kita nak bagi konsep tadi tu, kata punish maksudnya duit dia masuk di mati, dapat reward tadi tu, kita sediakan tabung di rumah, okey letak. Tapi kalau dia buat kesalahan ataupun benda satu tu, okey kita kata Dida ke Daddy ke Baba ke, okey ambil balik. Jadi ini secara tak langsung dia memberi satu suasana yang environment tu. Saya rasa benda yang paling penting adalah kita perlu mewujudkan suasana environment yang selesa untuk anak-anak kita mulakan kita katakan literasi kewangan tadi tu. Benda yang simple saja. Dia tidak semestinya kita ni macam kena orang yang perlu educated ke, perlu kena from wealthy family, tidak. Siapa-siapa saja boleh mulakan dengan benda-benda yang simple. Itu pandangan saya Tuan Fitri. Okey, saya juga nak tambah sikit, Profesor. Tadi soalan daripada kita gabung pula dengan soalan yang berikutnya. Jadi bila kita dah berganjak kepada satu level yang lain, dan ada culture yang baik, suasana yang bagus, sekalipun tidak educated, saya kata kalau ayahnya nelayan pun dah dapat merancang kan, jual nasi lemak pun dah ada dia punya ni. Okey, bagaimana pula dengan sekolah? Jadi tak sekarang ni Doktor atau Profesor melihat inisiatif yang bagus juga. Kita dah ada kelab keusahawanan dah biasa dengar kan. Tapi adakah ia praktikal, membantu ataupun hanya diajak tentang berniaga saja tapi tak ada kefahaman yang lain? Ataupun tiba masanya untuk kita perkasakan subjek di sekolah menengah ke ataupun di IPT ke yang semua orang wajib ambil. Contohnya kita dah ada literasi media kan. Zaman sekarang tak perlu ambil Meskom pun semua orang buat kamera, buat konten yang hebat-hebat dah ada literasi. Okey, politik pun semua orang cakap tentang politik. Dulu orang kata tak minat politik, sekarang ni orang akan cakap tentang politik. Okey, kewangan ni macam mana dia punya kerangka pergerakannya? Profesor mungkin dapat tambah sikit. Alright, terima kasih. Sebenarnya kalau kita tengok daripada strategi literasi kewangan kebangsaan tadi tu yang saya nyatakan tadi, bahawa telah ada satu strategi menyatakan bahawa pembangunan program pendidikan mesti bersifat inklusif. Ini bermaknanya masa apa? Dia telah bermula daripada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah sehinggalah di institusi pengajian tinggi. Ini sesuatu yang sangat-sangat hebat saya kata. Malaysia kita alhamdulillah kita hadapan
Maknanya kalau tadi tu saudara Fitri ada menyatakan bahawa adakah perlu ada wujudkan kurikulum ke subjek khas ataupun tidak sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk kepada KSSR, kurikulum standard sekolah rendah, sebenarnya perkara-perkara ini telah diperjelaskan bahawa terdapat elemen-elemen kewangan yang diterapkan dalam merentas subjek. Ini termasuk juga di peringkat sekolah menengah dan juga di institusi pengasihan tinggi. Dan kadang-kadang kita perlu melihat juga bahawa dari segi soal literasi kewangan ni bukan saja tanggungjawab kepada ibu bapa, sekolah, institusi pengkajian tinggi, masyarakat, termasuk juga library. Macam contoh apa yang program buat Bank Negara Malaysia, Museum Gallery, satu yang sangat-sangat saya rasa kagum. Saya sempatlah belajar di US kejap dulu bila kita tengok, oh rupanya kita ni sama standard Datuk. Kira Malaysia ni kena sama standard dengan US. Maknanya apa, sudah ada elemen-elemen ataupun program literasi kewangan diterapkan kepada masyarakat. Okey, Doktor. Terima kasih atas hujahannya. Okey, saya difahamkan banyak sekali aktiviti yang dikeluarkan ya untuk memastikan jalan lancar dan sempurna. Okey, sebelum itu kita beralih pula kepada Dr. Desmond. Ada soalan daripada penonton. Doktor, financial literacy sounds hard and complicated. Jadi macam mana Doktor cabaran bagi guru ke, mentor ke, motivator ke untuk memudahkan, untuk simplify, dan untuk orang yang tak berminat macam surrender lah, macam complicated lah isu-isu kewangan ni. Jadi apa topik yang sesuai yang kita sebagai untuk orang yang beginner, topik apa yang paling sesuai yang semua orang boleh cakap supaya semua orang faham dan dia pun ada motivation untuk belajar tentang ilmu kewangan ni. Sebab kalau kita pergi topik-topik macam ni, tak pernah dia masuk seminar macam ni kan, dia rasa macam lost lah. I cannot follow lah, too big for me lah. Jadi macam mana Doktor, topik yang paling sesuai untuk kita latih orang ramai untuk public faham asas ilmu kewangan ni? Silakan Dr. Desmond. Terima kasih. Thank you, terima kasih. I think lah yang paling bagus ialah apa yang dikatakan oleh Datuk. Okay, gunakan case study, gunakan practical way. Maksudnya, I think Datuk son have a very good father. Okay, because the father is concerned, okay, how to train the children. Okay, not only tell them the theory, but make it as practice. Okay, kalau kami ingatlah, bila kami minta, kalau masa zaman saya, kalau saya minta wang dari ibu bapa saya, daripada ibu bapa saya, I think the first word come up, no. Okay, no. Okay, tak ada cadangan lain. Tetapi Datuk dia akan kasih satu plan. Okay, dia minta anak dia, okay, cuba fikirkan dari mana datangnya wang. Okay, apa Datuk cuba nak sampaikan untuk message ialah untuk is it a need or is it a want? Okay, kalau need, okay, this is wajib untuk kami ibu bapa, kami kena memberikan all the need as a father, as a mother. Okay, kalau ini kehendak, PlayStation, I suppose Datuk, ini ialah kehendak. Maksudnya this is just a want. Inilah kena guna usaha sendiri. Macam mana nak dapatkan pendapatan? We use it as a case study. Okay, so supaya kami memberitahukan everything have a price tag. Everything have a price tag. Okay, it means that price tag buat masa sekarang mungkin tak mampu, tetapi mungkin masa yang akan datang 3 tahun, 5 tahun mampu. Okay, so Datuk make it a very right way. Okay, have a plan A, carikan pendapatan, atau plan B, reducekan expenses. Kerana sebagai ibu bapa, tiap-tiap bulan I give you the pocket money. Okay, up to you macam mana nak guna. Okay, so dengan plan ini, I have to back to the inject Fastri just now. Kalau celebrity, kalau all the celebrity, all the gig economy worker, okay, so we have a very unstable income. Okay, so how to handle the unstable income? Kami kena ada plan how to manage your money.
Okay, but just now Dato mentioned I studied diploma, I studied degree, but do you notice that we didn't study money management? We study all the degree, diploma, but is it study money management, personal money management? Tidak. So there are still people who have a higher education but still end up with bankruptcy. Okay, I don't know whether you agree with this quote or not. I share with everybody. I share with everybody. Money has the power to make you rich. But do you know that money also has the power to make you poor? Cuba fikirkan. Okay. Money has the power to make you rich, everybody understand. But what happened, money has the power to make you poor? I going back to Datuk's son punya case. Okay, if my son after 10 years, maybe he's 22 now, if he still do not know the value of money, okay, then you have a problem lah. Okay, you might end up with a lot of spending and so on and so forth lah. Okay, so for MFPC, kami sudah sediakan a lot of program for the youth. Is free of charge. At the same time, kami berhasrat lah, kalau boleh kami nak set upkan klub pelancangan kewangan. Okay, bermula dari tahap mungkin from primary to secondary school. Okay, but in the club we won't tell you theory. We let you spend money. Okay, because at the same time, you know, money is something through learning. So it's a lifelong learning. So you can make mistake in the school. Mistake boleh buat di school. But if you make a one mistake, okay, during working life, okay, I think Dato agree with me. Kalau you make a wrong decision dalam business, it can cost you many years, okay, to come back. Okay, so I think to be grateful lah for Bank Negara to arrange this meeting. Kami boleh berkongsi sikit dalam practical way how to handle your money. Okay, back to you, Encik Fitri. Okey, baik. Saya terima. Dan sekarang kita nak beralih juga kepada Datuk Fazli. Tadi ada disebutkan tentang anak tetapi kena buat paperwork kepada DIDA supaya dapat memahami perancangan tu. Okey, Datuk, saya bagi contoh ya. Kalau anak ni kadang-kadang umur dia, zaman sekarang budak-budak dia macam advance sikit ya, terutama yang ada kelebihan teknologi. Yang mereka ni pun kadang advance ilmu mereka ni berbanding kita, boleh handle phone dan sebagainya, dan mereka pun celik teknologi maklumat. Okay, Datuk, saya nak tanya, kalau Datuk nak beli kereta kan, walaupun budak-budak tak tahu kereta, tapi Datuk saja libatkan mereka walaupun tak akan memberi impak pada decision. Contohnya macam, Dida nak beli kereta lah, kalau kereta warna merah okey tak? Dia mungkin tak tahu apa kereta, tapi saja just libatkan dia orang supaya mereka ni ada involvement dalam kita punya decision ya. Supaya mereka ni rasa bila kereta tu sampai, mereka pun ada sumbangan bagi idea juga kepada suatu decision. Jadi untuk bab-bab pengan ni, adakah Datuk sentiasa upgrade dan refresh mereka? Contohnya bagi tahu, okey, adik, adik simpan adik, katakan Dida buat kat sini tau. Ini dah berapa ribu tau. Seronok tak? Jadi kita rasa macam, oh dia ni ada tahu perkembangan dia. Sebab kadang-kadang anak tu, umur dia dah 30 baru mak dia bocor rahsia. Mak punya simpan dari kecil, punya account dekat sekian-sekian. Jadi anak tu tak rasa dia punya proses tu. Macam mana kita nak pastikan anak juga enjoy dengan proses dengan simpanan kita, dengan dijual nasi lemak, okey ada dia punya ni. Lepas tahun dia simpan kat situ, dia pun tahu. Tahu tak adik punya dah tambah sebab apa? Sebab ada dividen. Jadi dia pun, dividen tu apa dia? Jadi kita dapat secara langsung ada knowledge baru yang kita sampaikan kepada mereka. Macam mana Datuk mewujudkan suasana sebegitu dalam keluarga? Baik, terima kasih Fetri. Satu soalan yang saya rasa sangat relevan dalam dunia social media sekarang, kerana macam anak-anak saya, mereka saya benarkan untuk ada Instagram dan saya benarkan untuk mereka ada TikTok. Dan sebelum saya kupas jawapan saya, kalau saya tengok kembali ke statistik ya, dalam tempoh 1 tahun
iaitu selepas era pandemik pada Januari 2021, penggunaan social media secara global population telah menjadi 53.6%. Maksudnya lebih daripada separuh population dunia telah menggunakan social media. Dan yang saya rasa saya agak kagum juga, di kalangan ada juga kanak-kanak yang berumur 11 hingga 12 tahun yang juga menggunakan smartphone untuk menggunakan social media semata-mata. Bermakna berbalik kepada soalan dan jawapan yang saya berikan tadi, anak-anak saya benarkan mereka menggunakan social media, satu untuk hiburan, kedua untuk ilmu. Dan saya galakkan mereka untuk menonton beberapa akaun TikTok daripada Amerika Syarikat yang mengajar anak-anak tentang penggunaan kewangan, mengajar anak-anak bagaimana untuk meyakinkan ibu bapa untuk diberikan kebolehan untuk membeli game dalam internet secara sahih. Dan saya melihat perkembangan itu berlaku di kalangan anak saya, di mana mereka akan tiba-tiba tengah malam dia akan kata, "Lidah, nak saya urutkan kaki tak? Kalau saya urutkan kaki 15 minit, Lidah boleh bagi saya RM10 nilai untuk membeli game dalam permainan yang mereka main." Jadi saya melihat apabila saya memberikan panduan, saya memberikan pemantauan dan memberikan sedikit kelonggaran untuk mereka menonton apa yang patut mereka menonton, mereka faham bahawa kedudukan kewangan itu mengikut umur mereka, mereka boleh manage sendiri. Jadi apabila berlakunya era pandemik sekarang, kita tidak menyambut lagi hari raya seperti biasa. Hari raya haji bakal menjelang, kita tak akan dapat menyambut lagi seperti biasa. Tapi mereka juga sempat untuk merasai pengalaman mengumpul duit raya. Apabila mereka telah mengumpul duit raya tersebut, saya dan isteri telah membuat pembahagian di mana sebahagian daripada duit raya tersebut kita masukkan ke dalam bank dan kita nyatakan kepada mereka, okey, duit ini Mama dan Dida masukkan ke dalam bank supaya nanti bila dah besar ada duit yang banyak. Sebab mereka terlampau kecil pada ketika itu untuk faham. Tapi sebahagian lagi saya bagi pada mereka untuk saya bawa mereka pada ketika itu sebelum pandemik ke Toys R Us. Saya kata dengan duit RM50 ini, mereka boleh beli apa saja di Toys R Us. Jadi mereka pergi ke Toys R Us, mereka pergi ke kedai runcit, mereka pergi ke 7-Eleven untuk beli, untuk menghabiskan RM50 tersebut. Jadi mereka dengan secara automatiknya memahami bahawa sebahagian duit disimpan, sebahagian dibelanjakan mengikut kehendak, bukan keperluan, kata doktor tadi. Dan mereka faham bahawa nilai RM50 itu lebih besar daripada apa yang mereka jangkakan. Dan saya rasa pendidikan itu perlu berterusan. Di umur 5 tahun anak saya mungkin faham, tapi apabila usianya meningkat 11-12 tahun dengan era teknologi, dengan era smartphone, dengan era penggunaan social media, pada mereka RM100 itu kecil apabila mereka bermain game. Dan itu yang sangat-sangat bahaya. Sebab tu saya sering tekankan kepada guru-guru, kepada ibu bapa, supaya mereka faham bahawa apabila anak-anak minta duit, mereka perlu diingatkan semula berapakah timbal balik penilaian RM100 itu. Dan paling mudah saya sering nyatakan anak saya, RM100 ini boleh beli puluhan roti yang mereka suka contohnya. Ataupun RM5 boleh beli 1 mil McDonald, tetapi RM5 ini juga mampu beli beratus-ratus kertas yang mereka tulis untuk buat assignment. Jadi perbandingan yang kerap itu perlu dilakukan. Sebab pada saya berpegang kepada apa yang dinyatakan oleh Profesor Albert Bandura. Saya suka yang Prof nyatakan tadi, kerana dalam proses social learning theory, Albert Bandura menyatakan bahawa the importance of observing, modeling, imitating behaviours, attitude and emotion reactions to others. Jadi itu yang saya garapkan kepada anak-anak saya. Apabila kita ada satu environment kondusif, penting untuk anak-anak itu juga ada environment yang juga kondusif di luar sana. Jadi bukan hanya mereka berkomunikasi dengan kita di rumah, tapi dengan siapa mereka berkawan, dengan saudara mara, walaupun mungkin dinyatakan bahawa kebanyakan ibu bapa sekarang mereka takut untuk berbicara tentang kewangan. Mereka takut untuk berbicara tentang duit. Mereka kurang arif untuk berbicara tentang duit. Dan saya nak berkongsi satu case study yang mana di New Zealand, tak salah saya pada ketika itu tahun 2009, di mana New Zealand merupakan salah satu negara terawal yang melakukan program untuk financial literacy secara national. Dan pada ketika itu mereka mengambil masa 2 hingga 3 tahun untuk mengajak masyarakat secara umumnya memahami bahawa financial literacy itu sangat penting. Dan sayangnya, tanpa kita tahu, walaupun mereka negara yang pertama, antara yang pertama untuk menggalakkan national kewangan literasi, mereka akhirnya tidak mendapat apa yang mereka mahu. Jadi apabila mereka tak dapat yang mereka mahu, tidak mencapai target yang mereka nak dalam tempoh yang diberikan, akhirnya apa yang New Zealand buat ialah mereka sedar bahawa ada 3 cara utama yang saya sering nyatakan dalam program-program motivasi saya kepada guru-guru, kepada pensyarah-pensyarah,
di mana New Zealand telah memberikan 5 langkah, tapi 4 langkah yang kita boleh aplikasikan, iaitu yang pertama untuk menghadirkan national strategy untuk financial literacy. Bermaksud memang perlu ada sebuah badan yang menjalankan, yang mengurakkan langkah pertama, langkah ke-100, langkah ke-1000 untuk menggemblengkan tenaga ini. Kemudian yang kedua, perlu ada hubungan kait ataupun kerjasama di antara public dan private. Contohnya bank-bank datang ke sekolah-sekolah, bank-bank adakan program-program yang adakan promosi di dalam talian, contohnya promosi dalam Instagram, promosi dalam TikTok, promosi dalam Facebook untuk anak-anak lihat, untuk ibu bapa lihat. Dan masa yang sama juga langkah ketiga ialah mengadakan aplikasi ataupun software-software yang mesra pengguna untuk peringkat umur 9 hingga 15 tahun supaya mereka sama-sama dapat menilai di kalangan adik-beradik dan juga ibu bapa juga dapat lihat. Jadi development of application untuk mereka yang mudah faham ini sangat penting dan ini yang dilakukan oleh New Zealand yang akhirnya mereka mula mengorak langkah untuk mengajak setiap masyarakat di New Zealand itu faham bahawa kedudukan kewangan itu, pemahaman pendidikan kewangan itu sangat penting. Dan sebab itu saya nak berkongsi satu quote yang saya suka, dan mana quote ini pada saya sangat penting. Apabila dinyatakan oleh beliau ini, dinyatakan bahawa financial literacy is just as important in life as other basics, daripada John W. Rogers, iaitu seorang pakar financial analyst daripada Amerika Syarikat. Di mana sepatutnya pendidikan kewangan adalah sama pentingnya dengan pendidikan untuk bernafas dengan sempurna. Sama pentingnya untuk pendidikan berenang. Sama pentingnya untuk pendidikan memakai baju yang cantik. Kerana pendidikan kewangan itu ramai individu, tidak kira di negara mana, mereka malu untuk mengakui yang mereka tak tahu, mereka segan untuk menuntut ilmu dan mereka ada ungkapan ini yang kurang manis saya dengar, itu bodoh sombong. Nampak macam pandai, nampak macam tak tahu, tapi tak nak ambil tahu, maka mereka tenggelam dengan pengetahuan yang kosong. Jadi itu jawapan saya, Saudara Fitri. Terima kasih banyak. Encik Fitri, sila unmute. Okey, sebentar ya. Sebab dia agak lewat sedikit. Boleh dengar saya? Dapat dengar? Okey, boleh. Baik, kita sambung lagi tadi. Kita harapkan lebih ramai artis yang berilmu dapat kita hasilkan kerana melalui pendedahan yang luas, sebab dia artis ni ada tanggungjawab yang besar juga ya untuk mendidik bangsa dan negara. Baik, saya kembali kepada Profesor untuk kita berbincang tentang literasi ataupun celik kewangan ni yang mana memerlukan kesungguhan yang tinggi. Tadi saya ada bertanya doktor tentang, ada yang bertanya tentang isu di sekolah rendah dan sebagainya. Saya juga nak minta Profesor jelaskan tentang inisiatif pendidikan yang dilaksanakan untuk mencipta satu suasana ataupun environment yang baik. Dan dalam kita bercakap tentang isu COVID-19 ni, pasca COVID ni, hari ini adalah yang tertinggi dalam sejarah, 13,000 kes dicatatkan. Dengan Selangor saja 6,000 kes dan KL 1,000 lebih. Jadi situasi terkini dalam negara. Dan bila kita bercakap tentang pasca ni, maksudnya ada perlu struggle lagi lah untuk mencapai tahap yang selesa. Baik, kita terus lagi ilmu pada hari ini, walaupun kita diuji dengan kes yang tinggi. Macam mana Prof melihat kepada inisiatif yang digerakkan oleh pelbagai pihak, termasuk tadi kita melihat bahawa kalau di negara Malaysia pun ada banyak program yang digerakkan. Kita ada pertandingan kuis, kemudian e-pembelajaran tentang topik apa itu wang yang digerakkan oleh Bank Negara Malaysia, soal jawab bersama dengan kurator, kemudian pertandingan dalam talian bersama celik wang dalam pelbagai fungsi lah. Ada pantun, ada komik dan semuanya. Juga webinar pengurusan kewangan, ada pameran maya lagi. Walaupun kita tak dapat buat program bersemuka disebabkan COVID ni, tapi telah pun digerakkan tentang sejarah, tentang seni mata wang, teknologi kewangan, okey, semuanya.
semuanya itu. Jadi Prof, sebagai seorang ahli akademik yang berdampingan dengan ramai pensyarah pergerakan sekerja, kemudian dengan pegawai penyelidik barangkali, juga dengan pelajar siswa, macam mana melihat inisiatif pendidikan ni sangat penting, seolah menjadi booster lah kepada apa yang kita mahukan dari segi peningkatan kefahaman masyarakat. Sebab bila mana berada dalam situasi universiti contohnya, ia jantung pendidikan negara. Bila anak-anak yang masuk universiti ni, dia dapat ilmu, dia akan menjadi penyebar maklumat kepada keluarga mereka, komuniti mereka. From university back to society. Mungkin dapat Dr. berjelaskan. Okey, terima kasih Saudara Fitri. Sebelum saya nak menjawab soalan tu, saya rasa kita kena bagi kredit lah kepada pihak Bank Negara Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, FAN, Financial Education Network, yang saya rasa sangat hebat di mana kita telah berjaya menghasilkan, sekali lagi saya tekankan, berkaitan dengan National Financial Literacy Strategy. Sebab saya nak relate balik apa yang Datuk Fazli cuba cakap tu, maknanya bukan tadi negara New Zealand, tak salah saya Datuk berkaitan dengan ada dia kata strategi literasi kebangsaan. Ini pun sebenarnya negara kita telah mengorak langkah, bermaknanya kita ni sama hebatnya dengan New Zealand. Apa yang menarik dalam strategi literasi adalah menekankan berkaitan dengan kepentingan pembangunan literasi kewangan secara inklusif, merentas semua kelompok masyarakat dan juga peringkat kriteria kehidupan. Jadi seperti yang saya nak cuba relate balik apa yang saya telah jawab dalam soalan tadi juga, mungkin saya kat sini lebih ulas lebih sedikit berkaitan dengan dari segi inisiatif. Inisiatif pendidikan literasi kewangan. Sebenarnya macam tadi, kita kena tengok maknanya anak-anak sebenarnya telah didedahkan. Kalau kita tengok dari segi kurikulum, standard prasekolah kebangsaan iaitu lebih dinamakan sebagai KSPK, yang diguna pakai dalam kurikulum Tabika Perpaduan, Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional, sebenarnya elemen pendidikan kewangan ini telah diterapkan. Tapi ia bukan sebagai satu subjek, dia merentas. Sebagai contoh, kalau kat sini saya tengok, dia ada dalam tunjang kurikulum sains dan teknologi, di mana dalam subjek-subjek atau khusus awal sains dan juga awal matematik, elemen-elemen pendidikan kewangan ini telah diberikan kepada anak-anak kita. Itu daripada peringkat prasekolah lagi sebenarnya. Itu yang saya nyatakan tadi bahawa peringkat 5 hingga 6 tadi itu sangat sesuai. Seterusnya pula kalau kita tengok, ini inisiatif yang sangat baik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana bermula pada tahun kita tengok 2017 melalui kesemakan kita kata kurikulum standard sekolah rendah KKSR. Sebenarnya elemen-elemen pendidikan kewangan telah ada merentasi kurikulum. Baik dari subjek matematik, BM, bahasa Inggeris dan juga pendidikan moral. Yang saya rasa pada masa saya, mungkin Saudara Fitri, Datuk dan juga Dr. Desmond, mungkin saya tak pastilah kalau masa Datuk Desmond dulu sekolah rendah pun dah ada, mungkin tak ada lagi saya rasa. Datuk pun tak ada pun saya rasa kan. Tapi sekarang ni anak-anak kita telah didedahkan. Satu benda yang sangat hebat. Seterusnya kalau kita tengok pula di peringkat sekolah menengah, KSSM, dia pun sama juga, elemen pendidikan kewangan telah ada dalam beberapa subjek ekonomi perniagaan. Malahan anak saya yang sulung tingkatan 5, dia tanya, Abah, macam mana nak buat tentang pelaburan ni? Saya kata, subhanallah, you pun dah ada belajar tentang pelaburan. Yang ni saya kata saya mengajar di universiti. Bermaknanya bahawa benda perkara-perkara ini telah didedahkan daripada peringkat awal. Satu yang sangat baik. Jadi nak menarik balik apa yang Saudara Fitri cakap berkaitan dari segi peranan universiti. Yang ni kita tak boleh nafikanlah bahawa bukan saja universiti, sekolah, ibu bapa semua mereka peranan. Universiti juga merupakan yang sangat penting sebab kita nak menyediakan, kita kena transformasi. Maknanya dalam pendidikan, selepas tu dia akan keluar bekerja. Di universiti kalau boleh saya mungkin ulas sikit, secara umumnya kita ada 3 kategori khusus yang kita panggil khusus umum universiti, kemudian khusus teras dan juga khusus etis. Cuma di setengah fakulti lah yang based on business, economic, memang subjek-subjek khusus-khusus berkaitan dengan perancangan kewangan, kita kata financial planning memang ada. Terutamanya mereka-mereka yang ambil katakan major pengkhususan dalam finance. Tapi untuk khusus-khusus lain mungkin belum ada. Tapi satu yang saya rasa cantiknya adalah, sebagai contoh kalau mungkin izinkan saya untuk berkongsi, saya daripada Fakulti Ekologi Malaysia UPM, di fakulti kita, di fakulti kami ada menawarkan satu kursus, dinamakan kursus pengurusan kewangan isi rumah, di mana dia merupakan satu kursus teras kepada pelajar. Semua pelajar perlu ambil kursus ni. Dan harus bila ambil kursus harus lulus lah. Ini menunjukkan bahawa pendidikan kewangan ni bukan sahaja tertakluk pada mereka-mereka pelajar-pelajar yang dalam kursus-kursus ekonomi saja. Engineering for example, medical, lepas ni akan keluar jadi doktor pun perlu juga. Mereka yang business of course, kursus-kursus yang sosial yang lain. Jadi
pendidikan literasi kewangan ni memang suatu perkara yang penting untuk dalam masa sekarang dan juga pada masa depan. Dan saya suka kalau boleh, di sini saya rasa ramai pendidik, ramai orang kementerian, Pendidikan Malaysia, KPT, saya suka untuk mencadangkan bahawa perlu dijadikan kursus pengurusan kewangan ataupun financial planning sebagai satu kursus wajib untuk semua pelajar kena ambil. Kita make it mandatory. Jadi secara tak langsung ini akan dapat membuat persiapan kepada pelajar. Sebab apa? Bila kita beri pendidikan, dengan harapan bila kita beri pendidikan asas berkaitan dengan pengurusan kewangan, dia dapatlah secara tak langsung tadi menyediakan mereka supaya tak lama lagi mereka akan keluar bekerja. Bila keluar kerja tadi dapat mengurus kewangan secara baik, dan ini dapatlah membantu dari segi pengurangan eksekutif muda yang telah diisytiharkan muflis seperti yang dilaporkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Dan saya juga nak menarik perhatian tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari bahawa betul selain daripada sekolah, selain daripada universiti, perpustakaan juga mempunyai peranan yang sangat signifikan seperti apa yang telah di-highlightkan oleh saudara Fitri tadi, pelbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh muzium dan juga galeri Bank Negara Malaysia, terutama dalam tempoh PKP ini suatu usaha yang sangat baik. Macam mana kita nak reach pada masyarakat? Sebab apa? Sebab bila saya buat pembacaan dalam jurnal menunjukkan bahawa kajian lepas menunjukkan bahawa perpustakaan library memainkan peranan yang sangat-sangat signifikan dalam usaha untuk meningkatkan pengetahuan kemahiran rakyat berkaitan dengan masyarakat. Kenapa? Sebab masyarakat melihat library ini suatu yang tempat yang selamat, safe, yang comfortable, yang convenient. Jadi senang, mudah mereka untuk mempelajari berkaitan dengan literasi kewangan. Sebagai contoh, kalau kita tengok macam-macam lah ya, bermaknanya National Library, Public Library, usaha-usaha ni sangat-sangat bagus. Sebagai contoh, kita lihat tadi macam-macam program tengah ada, Money Smart Week, katakan bulan, tabaskan kita bulan kewangan, kemudian kita juga boleh adakan one-on-one consultation. Sebagai contoh kat sini, since kita ada hubungan yang sangat baik dengan Malaysian Financial Planning Council, Dr. Desmond, mungkin kita boleh anjurkan program-program macam itu nanti. Mungkin Dr. Desmond mungkin boleh bantu pula pihak muzium dan juga galeri seni untuk ada sesi free consultation Dr. Desmond without charge. Ini sebagai contoh, right? Dan saya juga mengharapkan supaya kita ramai di sini warga pendidik, ibu bapa, kita gunakan kesempatan yang ada. Sangat hebat program-program yang dianjurkan oleh muzium dan juga galeri seni. Jadi marilah kita bersama-sama dalam tempoh PKP ni. Macam Datuk kata, TikTok pun tak ada masalah, social media kan Datuk? Boleh. Tapi jengah-jengah jugalah program-program yang mendidik ni dapat meningkatkan pengetahuan kemahiran anak-anak kita dan juga kita dalam untuk meningkatkan, memperkasakan kemahiran kita pengurusan kewangan. Bagus tuan-tuan puan-puan program ni sebab dia merentas semua peringkat umur. Itu dulu saudara Fitri. Saya serahkan kembali. Encik Fitri, sila unmute. Dapat dengar saya? Sebab dia agak perlahan sikit perubahan mic kita. Okey, baik, kita sekarang ni melewati jam 3.34 petang dan kita ada masa yang agak terhad. Jadi saya terus nak bertanya kepada Dr. Desmond Chong dan pendapat Doktor. Tadi saya dah bincangkan, ada yang kata ilmu kewangan ni macam complicated, nampak susah dan mungkin ramai yang mungkin tak dapat ikut ya. Tapi bagaimana pula untuk disebabkan ada yang kata ia susah, ia juga melibatkan perspektif ya. Macam mana kita nak mendapatkan sokongan masyarakat atau individu untuk memperkukuhkan lagi pendidikan literasi kewangan? Apa support yang kita ada? Mungkinkah tak cukup dengan institusi, tapi perlu ada lagi banyak pihak yang bersama-sama, sebab dia perlu semua terlibat demi mencapai matlamat ya. Sebab kalau melihat kepada Bank Negara Malaysia pun banyak sangat program, jadi perlu ada support daripada pelbagai pihak yang lain untuk merealisasikan literasi kewangan. Silakan Doktor. Terima kasih untuk soalan. Boleh dengar saya? Boleh ya? Okey. So yang penting saya nak sambungkan apa yang diucapkan oleh Prof. Fasri. Okay, kami boleh bersambung lepas ada financial literacy kat sekolah. Mungkin dari segi financial planning dalam social, dalam praktis dalam industri, kami pun nak mencadangkan mungkin ada macam program kami tournaments between university.
Maksudnya kami apa yang belajar dari university atau dari secondary school, primary school boleh dipraktiskan dalam segi pelaburan, through tournaments, through presentation. Okay, kami boleh work together with the university seperti apa yang diberitahukan oleh Prof. Asri dalam tournament ini. Kami ternampak apa kelemahan peserta, ataupun dia nak fast money ataupun dia very slow, konservatif. Lepas kalau kami dapat tahu sifat dia, sikap dia terhadap pelaburan, then MFPC consultant advisory kami boleh memberi sedikit nasihat dari segi your activity. Maybe you can change from your conservative to be a little bit aggressive, little bit moderate. Semua dari result tournaments, dari quiz, dari presentation. Okay, kami gunakan cara dengan kami like work together with Pusat pun, Pusat Malaysia. Okay, instead of using your own money to invest dalam share market, okay, we can use the program, work together with Pusat, maybe can use the virtual money, okay, to know the effect whether you have the right attitude for investment. So MFPC, we work with all the party lah, seperti university, maybe film group, okay, untuk mengadakan lagi banyak program. Yang pertama kali yang coming one ialah the My Money and Me. Inilah secara bercuma and open to all rakyat Malaysia and to all the pemuda. You can practice and you can join us and you can learn how to manage your financial literacy. Okay, terima kasih Cik Fitri. Okey. Dan Datuk mungkin nak tambah sikit pengalaman peribadi Datuk lah. Apa yang menyebabkan Datuk cakna tentang isu-isu kewangan sebegini? Apakah disebabkan memang latihan sejak kecil, pergaulan, ekosistem? Tadi Datuk ada sebutkan ya, mungkin ada selebriti yang kurang bernasib baik pada hujung usia, ketika bintang tak lagi bersinar, mereka terpaksa back to situasi yang sangat sedihkan. Jadi macam mana, apakah Datuk pada peringkat awal masuk bidang seni pun Datuk dah buat survey dulu? Ini kena macam ni, tak cukup macam ni. Maksudnya Datuk ada support daripada siapa? Macam untuk membina empire ke apa? Sebab saya lihat Datuk amat pentingkan kepada branding, amat berstrategi ya. Jadi macam mana mendapat kekuatan itu sebenarnya? Silakan Datuk. Sebentar ya, saya cek. Bolehkah saya didengar? Okey, boleh. Boleh dengar ya? Okey, terima kasih. Baik. Sebenarnya saya memang telah didedahkan lebih awal oleh orang tua saya. Semasa saya belajar di Indonesia dan juga di Amerika Syarikat. Masa tu umur saya baru 7, 8, 9, 10 sampai 12 tak salah saya. Jadi memang arwah ayah saya telah mendidik bahawa kewangan itu bukanlah sesuatu yang perlu diambil mudah. Kalau saya nak beli aiskrim yang 20 sen sekalipun, ayah saya mesti bertanya untuk apa, macam mana dapat duit. Dan kalau saya pijak belakang ayah saya sebab dia sakit pinggang, dia akan bagi saya 20 sen hingga 50 sen. Jadi value of money itu berbeza pada saya. Jadi when I grow up, pada saya ada keluarga sendiri, memang saya nak cuba terapkan pada anak-anak. Namun dia bukan mudah. Sebagai seorang ayah, I have to admit, benda ni bukan mudah. Terutama dalam era pandemik seperti ini, di mana hari ni kita ajar, lagi 4 hari mereka lupa semula. Jadi saya nyatakan kepada ibu bapa, jangan kita mengalah, jangan kita kecewa dan jangan kita berhenti mendidik. Kerana membesarkan anak-anak itu adalah satu, bukan hanya tanggungjawab, tapi satu tugas yang tidak pernah berhenti. Macam sekarang saya terpaksa ambil cara yang berbeza di mana saya galakkan anak-anak saya cuba follow beberapa TikTokers ya. Kalau boleh saya share nama-nama mereka. Di mana mereka ini saya memang setuju untuk ibu bapa galakkan anak-anak follow TikTok account ini kerana mereka mengajar financial management dalam konteks yang paling mudah yang anak-anak juga seronok untuk menonton. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa, kita tidak ada lingua-lingua ataupun perkataan-perkataan yang sesuai untuk anak-anak kita faham. Tapi apabila mereka menonton social media, mereka faham bahasa yang mereka gunakan kerana itu adalah the current language. Jadi antara akaun yang saya boleh cadangkan, mungkin penonton juga boleh berkongsi dengan rakan-rakan. Ada 2 nama yang memang sudah terkenal, iaitu Carmen Perez, P-E-R-E-Z, ataupun kita ada Dr. Brad Clontz, K-L-O-N-T-S, T-Z. Dan kemudian kita ada Kimi.do,
Untuk TikTok ya, ini masih TikTok, dan kita ada jamie.biz, jamie.biz, dan kita ada juga Alex_Nerney, Nerney, dan satu lagi yang saya suka adalah The Layman Investor, di mana The Layman Investor itu TheLaymanInvestor, di mana dia ada 150,000 followers, di mana ianya memang sering buat duet dalam TikTok dan mengajar bagaimana kita menguruskan kewangan peribadi dalam bahasa yang paling mudah. Jadi macam saya memang galakkan anak-anak untuk bersosial media dengan limit-limit yang tertentu, dan saya juga bagi mereka kemampuan untuk mengumpul wang atau mengumpul masa atau mengumpul minutes ya untuk bermain game berdasarkan kemampuan mereka untuk buat homework, berdasarkan prestasi mereka di sekolah, berdasarkan assignment mereka, ataupun berdasarkan berapa kali mereka semayang mengikut waktu dan sebagainya. Kerana dalam proses mendidik anak-anak dalam konteks kewangan ini tidak semestinya wang dalam bentuk wang itu, tapi wang dalam bentuk masa, ataupun wang dalam bentuk makanan, ataupun wang dalam bentuk memilih hari ini makan apa oleh siapa. Itu semua konteks memahami aset yang ada dalam kehidupan, iaitu masa, kewangan dan juga kemampuan untuk memilih. Jadi itu semua yang saya cuba garapkan untuk anak-anak saya. Datuk perkongsian. Jadi Datuk pun suka banyak bagi quotes tertentu ya. Saya ingat zaman saya belajar dulu pun Datuk datang ke kampus saya bagi motivasi semua tentang kewangan. Jadi tak sangka dah pun dah lebih 20 tahun ya, cepat masa berlalu. Jadi memang Datuk ni muda-muda lagi pun dah bergerak dari kampus ke kampus untuk beri kesedaran. Okay, kita ada masa yang amat terhad. Jadi saya minta kepada setiap panel memberikan rumusan akhir sebagai saranan, motivasi, sebab kita ni membuat persiapan lebih awal sebenarnya, sebab kita berbicara tentang isu kewangan pasca COVID-19 ya. Tapi sekarang kita masih lagi berjuang. Kes hari ini 13,000 dan pakar virologi meramalkan kita boleh mencecah sehingga 20,000 jika banyak lagi mass testing dibuat ya. Okey, apa harapan sekali daripada Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri untuk mengajak beramai-ramai kita buka halangan tetapi kita mula langkah pertama untuk dapat ilmu celik kewangan dan bijak uruskan kewangan. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Fitri. Okay. Antara intipati ataupun kesimpulan yang saya boleh kongsikan yang pertama adalah setiap daripada kita harus menjadikan pendidikan ataupun literasi kewangan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Bermakna maksudnya bukan walaupun kita dah bekerja kita tak perlu. Maknanya sampai bila-bila ni penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan kemahiran kita berkaitan dengan literasi kewangan. Sebab apa? Sebab kita berada dalam era digital. Orang bercakap tentang IR 4.0. Sekarang pun mungkin 5.0. Dah macam-macam dah. Fintech, e-commerce. Jadi kita mesti bersama-sama seiring. Dan yang terakhir sekali, apa yang cuba saya sampaikan adalah kita kebanyakan di sini adalah warga pendidik daripada Kementerian Bank Negara Malaysia. Bila Saudara Fitri relate balik dengan Datuk tadi, saya teringat zaman-zaman dulu. Saya tak pasti sama ada sekarang ada atau tidak. Bank Negara Malaysia pun sebenarnya ada inisiatif yang sangat bagus Datuk. Kalau Datuk mungkin masih ingat ataupun Dr. Desmond, buku wang saku. Ingat tak tu? Keep track of your expenses. Yang tu saya memang suka buku tu. Saya catat dan sebagainya. Okey. Jadi sebagai akhirnya adalah bahawa pendidikan kewangan tu perlu bersifat kita kata program yang bakal dibentuk ataupun telah dibentuk mesti bersifat inklusif, dinamik sesuai dengan perubahan edaran semasa, kreatif, inovatif, interaktif dan yang paling penting sekali adalah perlunya dari segi lestari ataupun sustainability. Jadi sama-samalah kita meningkatkan kemahiran perusahaan kewangan kita untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih. Terima kasih Profesor. Dr. Desmond Chong, silakan. Ya, akhir kata what we learn, we have to practice. Kami kena join all the program, ikuti kami MFPC yang sedia ada, all the free program yang percuma. So untuk meningkatkan pengetahuan literasi kewangan, we prepare all this for you. Okay, so join us and learn
and make it as practice. So don't forget your budget, do your budget. Okay, thank you. Doktor, sikit lagi, saya tak puas sebab tadi. Sikit tambah sikit. Okay. Senang nak jumpa doktor. Okay. Okay. So, yang paling penting ikuti program kami. Kami ada program yang percuma untuk rakyat Malaysia. If you just want to know awareness kesedaran, dia ada berbagai program online. Kalau untuk rakyat Malaysia menjadikan penasihat kewangan, MFPC pun ada program yang tertentu. Sebagai contoh, Register Financial Planner, Sharia Register Financial Planner. Kalau you want to learn to become a professional penasihat kewangan, this is the program for you. And join us, MFPC. Thank you. Okay, thank you so much, Doktor. Doktor hari ini banyak senyum. Saya moga-moga dapat memberi aura positif kepada kita semua. Sekali daripada Datuk Fazli, mungkin sesuatu dan dikongsikan rumusan untuk sama-sama membina keluarga yang celik kewangan. Dipersilakan. Baik, tadi di peringkat awal perbincangan saya ada janjikan 3R yang saya nak berkongsi walaupun ia dalam bahasa Inggeris tapi sangat relevan dengan apa yang saya nyatakan tadi. Yang pertama refrain, yang kedua re-engage, yang ketiga adalah rename. Saya ulangi, refrain bermaksud kita tahan diri daripada nyatakan kepada anak-anak kita perkataan-perkataan seperti kau kurang pandai, kau kurang bijak, kau bodoh pasal kewangan, kau diam. No, all these negative words kita elakkan. Refrain ourselves daripada menggunakan perkataan-perkataan yang negatif supaya anak tidak malu untuk bertanya. Nombor dua, re-engage. Bermaksud kita cuba capai semula anak kita, ajar semula mereka, engage semula mereka supaya mereka rasa seperti mereka nak belajar tentang kewangan. Kalau kita terasa macam kita nak kata no kepada anak-anak, kita tahan diri, kita cuba mendidik anak-anak. Jadi kita re-engage anak-anak. Dan yang ketiga, ini untuk semua iaitu rename. Kalau mungkin kita boleh namakan program-program itu dengan lebih menarik untuk anak-anak join. Kita elakkan perkataan-perkataan seperti yang anak-anak tak faham ataupun yang remaja takut ataupun pelajar-pelajar universiti lari. Contohnya, pembelajaran tentang kewangan sempurna. Remaja sekarang bila dengar perkataan kewangan, mereka lari. Tapi contohnya rename itu kita namakan semula seperti belajar bajet diri anda ataupun belajar beli nasi lemak setiap hari. Jadi itu sebagai satu tajuk. Orang akan lebih tertarik untuk join daripada mendengar perkataan kewangan itu sendiri. Itu daripada saya ulangi semula iaitu refrain, re-engage dan rename. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih Datuk tentang 3R yang dibawakan, tapi saya pun nak mengajar untuk recharge juga dan juga recharge ilmu, recharge emosi sebab kita musim pandemik ini. Itulah dia pentingnya untuk kita tambah ilmu sebab ilmu dah sentiasa berubah, kena upgrade, kena kemas kini dan pastikan semuanya bergerak pada momentum yang baiklah. Kita semua faham ada kekurangan kewangan, ada yang simpanannya menyusut, ada terpaksa surrender, tukar career ataupun nak membina empire baru ataupun bagi mereka yang sedang ada, sebenarnya dengar ada siswa Azhar yang mereka ni ada buat bisnes sendiri, terpaksa let go ataupun terpaksa tamatkan perkhidmatan pekerja sebab industri yang mereka terjejas. Pelancongan barangkali yang ada rantaian dengan ekosistem pelancongan contohnya, dan terpaksa memikir apa idea baru. Sampaikan ada pengusaha gym, kalau gym mestilah datang training kan, tapi ada gym online. Pasang macam ni online, buat apa? Demi survival, asalkan ada income yang masuk. Semoga perbincangan pada hari ini bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Dr. Desmond Chong, Timbalan Presiden Malaysian Financial Planning Council MFPC, dan Datuk Fazli Yaakob, Chief Celebrity, penyanyi dan usahawan, memberikan motivasi untuk anda, ilmu untuk anda. Sebab ilmu ni dia kena hari-hari kena panjang. Ini sebagai mukadimah, ini sebagai satu anjakan sahaja, permulaan. Yang selainnya, kitalah yang kena memandu diri sendiri untuk ke arah kebaikan. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bank Negara Malaysia yang bertukar lumus yang mana membawakan Webimac 2021 ini, Pendidikan Literasi Kewangan Pasca COVID-19 yang dianjurkan oleh Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia UPM dan Malaysian Financial Planning Council MFPC untuk ilmu bersama. Sehingga berjumpa lagi dan kita doakan yang terbaik untuk Malaysia. Sembuh semua aspek kewangan, aspek motivasi dan paling penting dapat kita tamatkan, putuskan rangkaian COVID-19. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.